Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Adi Babu Hari yang merupakan pensyarah kami yang mengajar subjek CTU 152. Dan pertama sekali, saya Nur Emily Amali dan rakan-rakan saya dari kelas MC 1102B dari grup 4 ingin membentangkan tentang tajuk kami iaitu menghayati nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat masa kini. Namun, sebelum kami meneruskan lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuha Adelina binti Ahmad Arpani dengan nombor matrik 2021105189. Hai, nama saya Nur Rahmat Sofia binti Ahmad Rizal daripada kelas MC 1102B. Nombor matrik 2021116699. Assalamualaikum, nama saya Nurul Afika binti Abbas dan matrik numbers 2021125019 dari kelas MC 110-2B. Nama saya Zara Nur Aisyah binti Ahmad Zuhairi dan nombor matrik saya ialah 202-112-0935. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Emilia Amali binti Muhammad Rizal dan nombor matrik saya ialah 2021125021. Di dalam kandungan pembentangan, kami akan menerangkan tentang pengenalan dan kepentingan kepada nilai kemanusiaan. Yang kedua, pengamalan nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, punca dan kesan negatif masyarakat tidak menghayati dan mengamalkan nilai kemanusiaan. Yang keempat, langkah-langkah untuk memupuk pengamalan nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, rumusan berkaitan nilai kemanusiaan. Nilai dari segi istilah membawa maksud kualiti yang menilai sesuatu realiti. Nilai ini boleh menjadi positif dan negatif bergantung kepada ciri-cirinya. Nilai kemanusiaan bermaksud nilai-nilai yang sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membentuk karakter seseorang. Ianya dirujuk sebagai idea yang dikongsi dengan pelbagai budaya mengenai sesuatu yang dianggap tepat ataupun perkara yang benar untuk dilakukan. Memiliki nilai-nilai tersebut mencerminkan keunggulan dan ketinggian moral seseorang manusia dan menjadikan seseorang itu dipandang mulia. Tiada senarai spesifik tentang nilai-nilai kemanusiaan, namun antara nilai kemanusiaan yang sering disebut-sebut dalam kalangan masyarakat ialah rasa hormat, bertanggungjawab dan ikhlas. Rasa hormat ialah pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan terhadap satu sama lain, lebih-lebih lagi terhadap orang yang lebih tua. Berempati pula, menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain dan berbelas kasihan terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Dan yang terakhir, ikhlas ialah tidak berpura-pura dan menolong tanpa mengharapkan apa-apa balasan dalam setiap perkara yang dilakukan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Nuha Adina. Topik seterusnya adalah berkaitan dengan pengamalan nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat. Baiklah, antara pengamalan nilai murni yang perlu diamalkan oleh masyarakat ialah saling berkenalan antara satu sama lain. Berkenalan juga ditakrifkan sebagai ta'aruf yang bermaksud berkenalan secara mendalam. Ta'aruf merupakan peringkat pertama dalam asas hubungan etnik kerana ia menjadi titik tolak bagi sesebuah etnik untuk memahami etnik yang lain. Berkenalan antara satu sama lain juga dapat memupuk semangat perpaduan dan seterusnya menanam nilai-nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat. Menyambut Hari Kemerdekaan bersama dan meraihkan perayaan setiap kaum dapat memupuk semangat perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dan dengan itu juga masyarakat dapat mengenali antara satu sama lain. Seterusnya, nilai kemanusiaan yang perlu diamalkan oleh setiap masyarakat ialah saling bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain.
Kerjasama di antara manusia merupakan dasar yang mencerminkan bahawa seseorang manusia tidak mampu melengkapi seluruh keperluan dirinya. Maka dia memerlukan bantuan orang lain sebagaimana orang lain memerlukan bantuannya. Contohnya, masyarakat perlulah melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan seperti hari pembersihan kawasan perumahan, gotong royong dan menjadi sukarelawan bantuan seperti banjir dan sebagainya. Pengamalan nilai kemanusiaan ini sebenarnya mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Antaranya ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni dan saling hormat menghormati, seterusnya mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Melalui aktiviti kemasyarakatan dan kejiranan, ia dapat merapatkan jurang perhubungan sesama jiran daripada tidak bertegur, akhirnya bertegur. Akhir sekali, hikmah ini adalah hikmah yang paling bermakna, iaitu masyarakat dapat mengenali setiap kaum, bangsa dan agama dan masyarakat di Malaysia dengan lebih baik supaya dapat memupuk semangat perpaduan yang lebih utuh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca-punca masyarakat tidak mengamalkan nilai kemanusiaan. Jadi, antara puncanya ialah, pertama, kurang dorongan agama dalam diri. Hal ini kerana anggota masyarakat kini memandang remeh kepada ajaran dan nilai agama. Oleh itu, masyarakat yang tidak mempedulikan ajaran agama dan tidak mempraktikkan dalam kehidupan akan mempunyai jiwa yang akan rosak. Yang kedua ialah budaya individualistik semakin tebal. Kepentingan diri sendiri digambarkan dalam warna negatif dan merosakkan equilibrium sosial. Ketika individu itu narsis, mereka akan berfikir mereka adalah pemimpin yang lebih baik berbanding dengan orang lain dan mudah memandang remeh terhadap mereka. Seterusnya, kita akan beralih ke kesan negatif yang akan dibentangkan oleh Zara. Kesan negatif kepada masyarakat yang tidak mengamalkan nilai kemanusiaan. Terdapat segelintir orang yang tidak mengamalkan nilai kemanusiaan. Disebabkan hal ini, datanglah kesan-kesan negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila nilai kemanusiaan tidak dihayati, isu-isu ketegangan perpaduan antara kaum di Malaysia akan ditimbul. Hal ini memudahkan pertelingkahan dan salah faham wujud dalam diri masyarakat kita yang cetek dalam ilmu agama. Sebagai contoh, wujudnya salah faham antara kaum apabila tiba musim perayaan kerana mereka kurang memahami adat kaum dan adat agama kaum lain. Akhirnya, masyarakat kita berkembang menjadi sebuah negara yang mundur akibat perpaduan kaumnya yang lemah. Tambahan pula, kerana wujudnya perpecahan kaum, keharmonian negara akan terjejas. Keharmonian negara yang terjejas bermaksud tidak ada kesepaduan di kalangan rakyat. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integrasi di peringkat agama dan kaum, keadilan dan kerjasama sesama masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jaya. Seterusnya, kurang penghayatan nilai kemanusiaan juga memberi kesan negatif kepada kestabilan politik. Seperti mana yang kita tahu, sistem politik dalam negara berfungsi untuk mentadbir negara. Namun, sekiranya wujud masalah perpaduan, maka ia juga akan menjejaskan kestabilan. Itu sahaja untuk perkara punca dan kesan negatif kepada masyarakat yang tidak mengamalkan nilai kemanusiaan. Seterusnya, untuk tajuk langkah-langkah untuk memupuk nilai kemanusiaan, saya akan memberi peluang kepada Nurul Afika untuk menyambungkan pembentangan. Baiklah, seterusnya adalah langkah-langkah untuk memupuk pengamalan nilai murni kemanusiaan dalam kalangan masyarakat. Yang pertama adalah pihak berkenaan boleh mengadakan bengkel mengenai bagaimana masyarakat perlu mengamalkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, dengan adanya bengkel ini, kita dapat menyedarkan lebih ramai orang dari masa ke semasa. Seterusnya, yang kedua adalah
Setiap warga dalam institusi haruslah sedar bahawa mereka adalah insan yang bertuah yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang mulia dan disanjungi tinggi oleh masyarakat. Apabila kesedaran diri dan pegangan agama yang teguh, maka masalah nilai kehidupan dalam diri manusia tidak akan wujud dalam diri kita. Seterusnya yang ketiga ialah kawalan dalam individu berkaitan dengan soal keimanan, kemantapan rohani dan keteguhan jiwa dalam menangani pelbagai jenis cabaran seperti rasuah dan ganjaran untuk memenuhi kehendak diri sendiri. Oleh sebab itulah, sebagai umat Islam yang sejati, kita hendaklah bersatu padu dan menerapkan nilai murni dalam kalangan individu dan sesebuah organisasi supaya ianya menjadi amalan hidup dan amalan kerja bagi mencapai kecemerlangan, kecekapan, dipercayai, dihormati dan disenangi oleh ramai masyarakat. Jadi, peranan kita sebagai umat Islam di muka bumi Allah yang sementara ini ialah bertanggungjawab dan mempunyai keimanan yang kuat dengan nilai murni yang tinggi dalam diri. Soal kepentingan diri sepatutnya tidak wujud dalam diri kita. Dan setiap individu yang mempunyai jawatan yang tinggi haruslah menjadi contoh teladan kepada generasi muda negara yang bakal memimpin negara kita yang tercinta ini. Dengan sebab itulah, setiap insan haruslah memiliki nilai-nilai murni dan kemanusiaan dalam diri masing-masing bagi membina dan melahirkan masyarakat yang berkualiti serta sekaligus menjadikan negara kita adalah sebuah negara yang maju dan berwawasan, seterusnya dihormati dan disanjungi di seluruh pelosok dunia. Akhir sekali, daripada apa yang saya dapat rumuskan dalam kajian ini ialah: pertama, penghayatan nilai murni dalam masyarakat perlulah dipupuk untuk mengatasi gejala sosial yang melanda dalam masyarakat. Kedua, sifat nilai murni dalam diri dicorak dengan pelbagai cara hidup dan fikiran yang telah dipraktikkan dalam harian hidup setiap komuniti manusia. Oleh itu, sekiranya nilai kemanusiaan tidak ditanam dalam diri setiap masyarakat, mungkin akan berlakunya perilaku ke arah perbuatan yang sifat negatif. Yang keempat, sistem nilai murni dan kemanusiaan juga memainkan peranan utama hala tuju masyarakat dalam menentukan pilihan yang dibuat untuk menjalankan urusan hidup. Kelima, perpaduan dalam kalangan masyarakat juga penting untuk melahirkan masyarakat yang hormat menghormati kaum, agama dan adat agar dapat mewujudkan hubungan yang erat dalam setiap masyarakat. Dan yang terakhir ialah setiap warga negara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam ajaran agama masing-masing dan berharap agar membina mekanisme kerjasama yang dapat mengukuhkan lagi sistem nilai sejagat untuk setiap masyarakat agar dipupuk dan dipelihara. Jadi, itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.